Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam segmen saya dah ada nama minggu ni, alhamdulillah. Finally kita decide nak bagi nama. Okey, jadi untuk mendukung #Akisho Gaya Hidup Positif, segmen ini kita namakan sebagai Gaya Hidup Sihat. Ya, jadi untuk hidup yang positif, kita mesti mengambil langkah-langkah yang sesuai ke arah itu, dan salah satunya adalah mengambil cara hidup yang lebih sihat. Apa khabar anda semua selepas seminggu daripada episod yang lepas? Adakah anda still beristiqamah, berterusan dengan langkah-langkah yang anda sendiri pilih untuk ke arah pemakanan yang lebih sihat, gaya hidup yang lebih sihat? Okey, terima kasih Anip atas intro tadi. Studio makeshift yang tak seberapa ni, kalaulah anda boleh tengok sebenarnya apa yang berlaku di luar lensa kamera ni, anda mesti tergelak. Okey, tak apa. Kita dalam slow-slow kita berusaha untuk meningkatkan mutu show kita, insya-Allah. Tak lama lagi kita akan berpindah Fitrati Bake akan berpindah ke satu studio kecil, dan insya-Allah dalam masa 2-3 minggu lagi anda boleh saksikan juga kita akan gunakan studio itu sebagai background ataupun tempat kita menjalankan segmen Gaya Hidup Sihat ini. Okey, tadi production team ada mengeluarkan satu poll untuk anda pilih. Makanan yang sihat ni sedap ke tak? Apa pendapat anda? Sila jawab poll itu dan kita akan saksikan di akhir rancangan apa vote anda. Okey. Minggu ini saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan satu topik yang interesting pada saya. Saya rasa interesting especially dalam keadaan kita sekarang waktu pandemik ini, iaitu berkenaan dengan stress eating Oh sorry, ada barang jatuh. Okey. Stress eating ini okeylah, daripada nama tu kita tahu berpunca daripada stres okey, selalunya bila kita stres ni okey, perkara yang pertama yang berlaku adalah kita akan hilang selera makan. Okay, bila kita hilang selera makan ni, kita mulalah rasa macam tak nak makan, tapi badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon yang dinamakan kortisol. Kortisol ni akan membuatkan kita lapar. Sebenarnya bukan physiologically hungry pun, bukan secara fisiologinya lapar, tapi because hormon itu menyebabkan ada hormon lain yang dikeluarkan, iaitu ghrelin. Ghrelin ini adalah hormon yang menyebabkan kita merasa lapar. Jadi tindak balas badan itu terhadap stres itu adalah, the first thing is kita nak cari sesuatu yang boleh menendangkan kita. Dan dalam hidup kita ni, makanan sentiasa menjadi sesuatu yang comforting Pernah dengar tak term comfort food? Jadi bila kita stres atau bila kita dalam berkeadaan emosi yang tak tentu, kita cepat-cepat nak cari sesuatu yang boleh menendangkan kita. So you always go to kita punya comfort food. Setengah orang suka nak makan coklat, setengah orang suka nak makan kek, makan aiskrim, makan french fries dan pelbagai lagi. Okay, so stres ini boleh menyebabkan kita turn to food sebagai tindak balas refleks untuk menendangkan kita. Lagi satu faktor adalah emosi kita. Sebab tu kadang-kadang stress eating ni juga dipanggil sebagai emotional eating. So emotional eating ni bergantung pada tahap si kita pada waktu itu. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita rasa sedih bila kita tak berjaya mendapatkan sesuatu, kita gagal dalam satu projek misalnya, kecewa bercinta ke, dan macam-macam lagi tahap emosi. So emosi juga boleh menjurus ke arah makan yang berlebihan ini ataupun emotional eating. Okay. Selain daripada itu, kalau kita bosan pun kita boleh makan. Okay, contohnya masa PKP mula-mula start dulu, suddenly kita punya movement semua restricted. Semua orang kena duduk rumah. Dan bila dah bosan-bosan tu, apa yang selalu kita buat? Capai makanan, Twisties, KitKat, popcorn buat sendiri dekat rumah, kuih muih kek ke, yang mana kita rasa boleh makan tu kita nak makan sebab kita bosan dan kita tak tahu apa nak buat Selain daripada kebosanan itu, satu lagi faktor yang sangat penting adalah habit. Habit ni sangat susah untuk kita tinggalkan. Habit ni kadang-kadang sejak daripada kecil dan selalunya memang berkait dengan emosi. Contohnya, masa kita kecil-kecil dulu waktu sekolah, katakan kita berjaya dalam exam, ayah kita cakap, wah tahniah, congratulations, malam ni kita celebrate, kita pergi makan dekat Pizza Hut. Okay, so bila berjaya,
kita celebrate dengan makanan. Itu tak salah, tapi saya nak menunjukkan bahawa association dengan makanan ini boleh jadi ingrained sampailah kita ke besar. Ya, kalau kita gagal dalam peperiksaan misalnya, mak kita kata okey tak apalah abang tak pas kali ni, abang jangan sedih, kita cuba lagi. Nanti ibu belikan aiskrim misalnya. So bila gagal pun kita pujuk diri kita dengan makanan juga. So habit yang diasosiasikan dengan makanan ini, bila kita besar pun secara tak sedar, sebab dah ingrain dalam kita pun akan buat macam tu. Bila kita gagal dapatkan sesuatu, kita pujuk diri kita dengan makanan. Kita berjaya mendapatkan sesuatu, kita celebrate dengan makanan juga. Okay? Walaupun ini tak salah, tapi ini juga boleh menggalakkan kepada overeating. Okay, selain daripada habit, kita punya social circle juga kadang-kadang tak membantu, social influences. Kadang-kadang bila keluar dengan kawan-kawan kita kata, makanlah lagi, aku tengok kau penat je hari ni, apa kata kau tambah makan lagi kuih ni, aku makan gini. So itu tidak membantu, so kita akan terus overeat disebabkan galakan kawan-kawan ini. Okey, itu faktor-faktornya. Dan macam mana untuk kita menghindarkan daripada stress eating ataupun emotional eating ini? Yang pertama sekali, anda mesti kenal, anda mesti pastikan dulu bahawa anda ni sebenarnya physiologically hungry, memang lapar sebab tak makan, ataupun lapar disebabkan emosi. Okay, antara cara-cara nak mengenal adalah kalau lapar itu rasa macam tiba-tiba je lapar, berbanding dengan lapar yang gradually, perut berkeroncong, contohnya anda tak breakfast pagi ni, dah pukul 9 dah mula rasa lapar, pukul 10 dah rasa lapar, pukul 11 lagi rasa lapar. Kalau anda yang tiba-tiba rasa nak makan tu, selalunya ini adalah berkait dengan emosi, bukan physiologically hungry. Lepas tu, bila dah lapar tu, anda nak dan tu, memang nak makan time tu juga. Okay, apa yang nak makan tu, itu juga yang anda nak time tu juga. Kalau anda physiologically hungry, dia okay tak apa, boleh tunggu lagi sikit. Macam kita puasa, misalnya puasa pun lapar kan, tapi kita boleh je tunggu sampai waktu maghrib untuk buka puasa. Itu bezanya. Dan lagi satu, bila anda ada craving ni, selalunya anda ada something specific yang anda nak makan. Contohnya, memang nak makan coklat dan tu juga nak makan coklat, ataupun memang rasa nak makan french fries dan tu juga. Selalunya kalau benda-benda yang spesifik macam tu memang diasosiasikan dengan emotional eating. Okay? Kalau generally kita rasa lapar, apa pun nampak sedap, nasi ke mi ke, kita boleh makan, tak ada something yang really specific. Selain daripada itu, anda kena tengok juga lapar tu rasa di perut ataupun rasa sebenarnya daripada otak. Okay, kalau daripada otak atau daripada minda anda tu, usually it's emotional eating lah. Okay, it's emotional hunger yang diasosiasikan dengan emosi, bukan secara fisiologi. Okay, dan lagi satu cara nak mengenal yang paling penting sekali ialah bila anda dah lepas makan tu, bila anda dah makan sesuatu tu, sebenarnya masalah anda tak hilang pun, stres anda tak hilang pun, tapi anda ditambah dengan lagi satu masalah, iaitu anda rasa bersalah dengan apa yang anda adalah makan tadi. So kalau the moment you feel guilty dengan apa yang anda makan tu, quite likely itu adalah emotional eating. Sebab kalau kita makan sebab kita lapar, kita hanya akan kenyang. Dan bila kita kenyang, kita happy. It's always positive, it's not negatively related. Itu antara cara-cara nak mengenal bahawa hunger ni, kelaparan anda ni disebabkan emosi ataupun memang physiologically anda memang sedang lapar. Okey. Dan untuk mengelakkan ini, selepas anda mengenal, anda kena identify pula apa trigger point, apa yang menyebabkan anda merasa demikian. So check balik. Waktu rasa macam nak makan tu, emosi anda macam mana? Anda rasa sedih ke? Anda rasa kecewa ke? Anda rasa bosan ke? Okay? Bila dah identify rasa macam mana, cari pula punca. Kenapa anda rasa macam itu? Jadi bila anda boleh identify punca-punca ini, bila the next time anda rasa macam nak makan yang emotional eating ni, anda fikir-fikir cepat-cepat, boleh take 5 ke misalnya sebelum nak capai coklat tu. Tunggu dulu. Okay, let's wait 5 minutes and see what happens. Kalau anda boleh tunggu 5 minit, anda boleh sempat lagi untuk analisa balik, okay, apa kata kita tak usah makan, tapi kita buat something positif. Okay, kita channelkan energi aura negatif ni kepada yang lebih positif. Okay, selain daripada itu,
boleh juga secara fizikalnya soroklah makanan-makanan yang menarik yang depan mata ni supaya anda tak nampak ya. Simpan dalam cupboard ke, simpan dalam fridge ke, supaya tak ada di depan mata. InsyaAllah akan berkurang sikit. Lagi satu, bila rasa nak makan tu, catch yourself. Sedar-sedar sikit daripada habit tu. Contohnya lah, bila nak tengok movie kan, nak tengok Netflix ke, nak tengok Disney Hotstar ke, secara habit ya, because of habit, kita nak mengunyah sesuatu. Cuba instead lah nak mengunyah tu, cuba jangan minum air ke misalnya supaya kita rasa kenyang. Kalau perlukan nak snack, nak makan juga, mungkin anda boleh switch untuk snack yang lebih healthy. Di hujung segmen saya ini nanti saya akan ada beberapa suggestion ya, ada 11 snack sihat yang anda boleh gantikan daripada untuk menggantikan snack-snack yang anda biasa makan. Okay. Jadi yang penting kita kena sentiasa sedar apa yang kita buat, especially bapa makan ini. Kalau anda biasa makan di depan TV misalnya, cuba concentrate waktu makan itu supaya anda boleh enjoy makan tu, anda pun cepat rasa kenyang, dan ini juga boleh menghindarkan daripada emotional ataupun stress eating. Okey, harapnya perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat pada anda semua. Jangan ke mana-mana, tunggu di akhir segmen ini untuk 11 healthy snacks yang anda boleh gunakan untuk menggantikan snack-snack anda yang biasa. Okey, jumpa lagi.